adalah balancing reciprocating masses. Okay, sorry, itu sesuatu. Satu lagi. Yang sebab dia ada animation, balancing. Okay, jadi next topik adalah balancing and reciprocating. Untuk balancing and reciprocating ni mesin yang paling banyak kita guna, yang guna reciprocating masses adalah internal combustion engine, di mana dia ada 4 cycle, dia ada intake, dia ada compression, dia ada expansion dan exhaust. Dan you tengok dekat sini dia ada kepala piston tu yang bergerak atas dan bawah, dan dekat crankshaft tu dia akan rotate. Jadi reciprocating tu maksudnya dia adalah masses yang bergerak atas bawah ataupun kiri kanan oleh putaran. Oleh putaran. Jadi semasa dia melalui putaran tu, 4 cycle tu, dia turun naik atas bawah, dia akan menyebabkan forces pada crankshaft tu, dan dia akan menyebabkan imbalance. Imbalance. Dan beza dia dengan rotor, kalau rotor dia ada satu shaft, lepas tu you ada masses, you ada masses pada plane yang berbeza. Tapi untuk reciprocating masses ni, dia ada shaft juga, tapi dia ada crankshaft tu. Dia ada dia bukan shaft yang lurus tu, dia ada crankshaft, dan masses tu dia hanya pada satu theta, katanya satu angle je. Dia ada satu angle saja. Tapi disebabkan dia berputar tu, dia berputar, dia akan menyebabkan imbalance pada sepanjang shaft. Pada sepanjang shaft. Kat sini. You ada yang ni shaft dia, yang biru tu. Yang ni lah shaft dia. Jadi semasa dia naik atas tu, dia akan menyebabkan forces tu ke atas. Bila turun bawah tu, forces tu ke bawah. Jadi you boleh bayangkan lah dia ada imbalance dekat shaft ni. Sepanjang shaft ni. Jadi yang ni lah apa yang kita panggil reciprocating masses. Yang ni dia gerak, yang ni dia akan berputar, yang ni dia turun naik. Dia turun naik. Untuk reciprocating engine sistem, kita ada 3 jenis sebenarnya. Yang ni, yang first ni adalah inline engine, di mana dia punya piston tu dia susun satu line saja. Satu line. Yang ni kebanyakannya dalam kereta kita adalah dia 3 silinder ataupun 4 silinder. 4 silinder. Kemudian jenis yang kedua adalah radial engine. Untuk radial engine tu dia letak dalam satu crank saja. Dia konsep dia pun sama juga, dia akan gerak piston tu, dia gerak atas bawah dalam silinder line dia, dan dia ada satu crankshaft. Dia akan ada satu crankshaft. Jadi yang ni apa yang kita panggil rotary engine. Dia berputar macam tu, nanti dia bila dia lalu dekat atas tu, dia akan tolak yang ke atas. Bila dia punya crankshaft lalu kat bawah tu, dia akan tolak ke bawah. Yang ni yang lain. Balancing masses, dia ada balancing masses. Yang balancing masses tu adalah hijau tu. Dalam inline engine pun dia sama. Kalau tengok yang ni adalah masses yang ni. You tengok yang ni ada besar ni. Dekat sebelah bawah ni. Nilai dia sama, berat dia sama macam kepala piston. Jadi yang ni yang kita panggil equivalent masses dia untuk balancekan forces disebabkan pergerakan kepala piston tu. Jadi yang itulah untuk yang digunakan untuk balancing. Yang ni radial engine, tapi yang ni teknologi baru. Dia gunakan mass dia kecil, tapi dia punya R dia boleh ubah. Boleh ubah.
Dan yang ketiga, jenis yang ketiga adalah V engine. Okay, dia V engine ni dia macam radial engine dan juga macam inline engine, tapi diletakkan pada kedudukan V. Okay, dekat Malaysia ni yang kenal dulu perdana lah, perdana V6 tu. V6 artinya dia ada 6 silinder yang disusun dalam bentuk V. Okay, and V engine V. Yang ni rasanya engine Harley Davidson. Okay, dia ada crankshaft dia dekat situ, dia ada balancing mesh dekat situ, lepas tu dia ada kepala piston bentuk V. Satu bila dia gerak tu sana, okay, yang ni dia akan push, yang ni dia akan tarik, jadi yang akan turun ke bawah. Okay, dia ada cycle macam tu. Okay, yang ni V engine. Dan yang ni animation. Okay, macam ni lah dia gerak. Okay. Dia macam inline engine tapi pada masa yang sama dia juga macam radial engine. Okay, yang tu animation untuk reciprocating meshes. Okay, jadi kena belajar tentang teori dia. Yang ni adalah under, sepertinya dia under CLO2 balancing under CLO2. Dia sama macam balancing rotor. Alright, the reciprocating meshes, a large class of machine have rotating and reciprocating parts, and one of the most common machine is the internal combustion engine. Ini engine yang kebanyakannya ada dalam kereta dan motor kita. Kalau motor tu dia 2 stroke, kereta kita dia 4 stroke. Dan apa yang you boleh perasan ialah dia mengeluarkan bunyi yang kuat. Yang tu adalah disebabkan oleh imbalance tu. Okay, kalau you bandingkan kalau kereta elektrik, okay, kereta elektrik dia guna rotor. Okay, dia guna rotor, jadi dia punya bunyi tu dia senyap. Okay, dia senyap sebab dia balance. Okay, bila you ada rotor, dia punya meshes tu balance, jadi bunyi yang keluar tu kurang. Tapi untuk internal combustion engine tu, dia guna reciprocating meshes, sebab tu dia bunyi bising. Okay, beza dia banyak reciprocating machine, a piston reciprocating in a cylinder and connected to crankshaft by a connecting rod. Okay, so there will be unbalanced force, the resultant of all forces acting on the engine due to inertial forces. Okay, jadi dia akan ada inertial forces. Balancing the reciprocating meshes, okay, the purpose is to eliminate the unbalanced force and couple by adding appropriate balancing mesh. Okay, yang saya tunjuk kat bawah tu yang kita panggil equivalent mesh, can be reduced but not practical to eliminate completely. Okay, dia boleh dikurangkan tapi dia tak akan hilang. Okay, dia tak akan hilang, sebab tu you akan dengar bunyi engine sebenarnya dia sangat kuat. Okay, jadi it is only partially balanced. Okay, jadi kita tengok dulu relationship, okay, hubungan antara piston dan crank angle. Kalau you tengok dekat sini, yang ni adalah crankshaft tu, yang ni adalah yang ni shaft dia, center of the shaft. Okay, lepas tu yang ni adalah crankshaft, okay, R dia, dan dia disambungkan dengan connecting rod, okay, dan connecting rod tu dia akan sambung dengan mesh tu, kan, dengan piston tu. Okay, jadi piston tu dia pada theta kosong dia akan berada pada top dead center. Okay, yang tu adalah maksimum dia boleh pergi. Okay, jadi dia pada masa ni dia R tambah L, okay, yang tu top dead center. Kemudian bila theta tu berputar, okay, dia akan bergerak macam tu. Jadi dia akan pergi bila dia sampai dekat sini. Okay, bila theta tu 180 darjah, piston ni akan berada pada bottom dead center, okay, tempat yang paling rendah. Okay, jadi kita boleh kata bahawa stroke tu adalah sama dengan 2R. Okay, 1R dekat sini, 1R dekat sini. Stroke tu adalah distance dia antara BDC dan TDC. Okay, jadi dia stroke sama dengan 2R. Okay, stroke sama dengan 2R. Dan kita ada N adalah ratio between L and R. Okay, panjang connecting rod terhadap R. Okay. Okay, jadi kita ada force on piston, katalah you ada constant omega.
untuk displacement dia akan sama dengan R cos theta tambah L cos theta kat sini. R cos theta tambah L cos phi. Okay, so cos phi there. Okay. Kemudian you differentiate sekali, you akan dapat velocity x dot tu okay, negatif, dia akan jadi negatif omega r sin theta tambah sin 2 theta per 2n. You differentiate sekali lagi, you akan dapat acceleration, okay, x double dot sama dengan negatif omega cos 2r cos theta tambah cos 2 theta per n. Okay, cos 2 theta per n. Okay, jadi yang ni adalah primary force. Okay, terms yang ni dia akan jadi primary force, yang ni dia akan jadi secondary force. Okay, jadi force acting on the piston. Okay, kita ambil A tadi. Okay, kita akan dapat yang ni adalah daripada centrifugal force tu. Okay, yang ni. Jadi kita pecahkan. Okay, jadi force acting on the shaft. Okay, dia akan sama dengan primary force m omega square r cos theta. Dan untuk secondary force dia sama dengan m omega square r per n cos 2 theta. Okay, jadi yang ni yang utama, yang ni yang kecil-kecil. Okay, tapi dia adalah. Okay, jadi yang nampak dekat sini F piston tu dia akan tolak. Okay, dia akan menyebabkan tolak ke sana. Jadi direction dia akan ada direction pada shaft tu. Okay. Jadi primary force, okay, yang ni adalah mass tu, equivalent mass. Okay. Yang ni adalah nilai dia. Yang tu adalah primary force, dan untuk secondary force dia sama dengan mr omega cos 2 per n. Okay. Jangan lupa kalau secondary force tu dia mesti ada per n ni. Dan dia bergerak dengan 2 theta. Bila ni 1 theta, yang ni dia akan jadi 2 theta. Okay, secondary force. Jadi untuk observation, okay, the FP primary force reach maximum value twice per revolution when theta is 0 degree and 180 degree. Satu masa ni, okay, satu masa kosong darjah, satu lagi masa 180 darjah. The secondary force Fs reach maximum value 4 times per revolution when theta 0 degree, 90 degree, 180 degree dan 270 degree. F piston constant in direction by varying in magnitude. Okay, boleh nampak dekat sini F piston tu dia sentiasa berada pada line ni. Okay, dia gerak atas bawah. Tapi sebenarnya magnitude dia berubah-ubah. Okay, semasa dia nak dia nak naik tu dia acceleration tinggi, tapi bila dah sampai hujung tu dia TDC tu dia akan jadi kosong, lepas tu dia naik semula. Okay, dia turun semula. Okay, dia akan turun semula. Dia akan ada force. Okay, force switch of forces. Kemudian untuk F equivalent tu dia constant. Okay, kalau kita tengok dekat sini dia constant in magnitude but varying in direction. Okay, sebab dia berputar, jadi dia akan jadi varying in direction. Tapi dia sentiasa sama equivalent. Sekarang sini dah ada azan, boleh tak kita ambil masa rehat 20 minit, boleh tak? Hello? Boleh. Okay, ambil masa 20 minit, kemudian kita sambung lah. Okey, boleh. Okey, Doktor, boleh Doktor. Boleh Doktor. Doktor ada plan untuk buat ni ke Doktor?